Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk bab seterusnya, kita akan mula masuk bab 4 iaitu etika kerja. Okey, untuk pengetahuan semua, bab 4 ada melibatkan pentadsiran berterusan PB folio. So, saya harap semua dapat memberi tumpuan kepada nota-nota dan poin-poin yang ada dalam slideshow, sama ada dalam slideshow ataupun nota penerangan yang telah diberikan kepada anda semua. Okey, apa yang ada dalam etika kerja? Bab 4. Okey, bab 4 awak akan mengetahui ciri-ciri etika kerja, nilai teras etika kerja dan keakuran kepada peraturan dan kod etika kerja. Okey, apa itu etika kerja? Etika kerja ni merujuk kepada tindakan seseorang dalam situasi tertentu. Maksudnya, bila awak berada di sesuatu tempat, dia akan berlainan etika yang kita kena buat. Contohnya, awak tu konvo. Etika dia lain daripada awak berada di hospital. Itu yang dia kata dalam situasi tertentu. Okey, selain itu, definisi etika ni adalah berkenaan nilai kita menentang nilai-nilai yang salah ataupun nilai-nilai yang negatif. Di mana etika ni dia menyasarkan nilai-nilai kepada kemuliaan akhlak. Termasuklah bila kita kata etika kerja ni mestilah kena rajin, kena tekun bekerja, kena tunjuk ciri-ciri moral yang tinggi dan sebagainya. Okay, itu definisi etika kerja. Dalam arti kata lain, etika kerja ni sesuatu benda yang positif sahaja. Okey, seterusnya kita tengok ciri etika kerja. Okey, ciri etika kerja ni awak search lah apa pun, mesti dia akan keluar 10 ciri etika kerja. Okey, kita pergi satu-satu. Okey, yang first kita akan tengok kehadiran. Apa-apa kerja yang awak buat, mesti awak kena hadir. Sebab tu yang kita paling tekankan adalah kehadiran dalam etika kerja. Okey, hadir di tempat kerja ataupun balik dari tempat kerja dalam pada masa yang ditetapkan. Itu kita panggil ciri atau etika kerja lah. Okey, sekiranya tak dapat hadir, awak kena maklum. Kena bagi tahu. Contohnya awak nanti nak praktikal, awak kena maklum kepada supervisor. Kena bagi tahu. And then datang dan pulang tu, kehadiran tu mestilah buat kerja lah kan. Janganlah tak buat kerja. Menyelesaikan tugasan tepat pada waktu dia. Tugasan ni maksudnya kerja apalah yang awak dapat. Okey. Seterusnya, kepribadian. Okey, kepribadian. Apa yang penting sangat kepribadian tu? Okey, maksudnya nilai-nilai dalam diri awak lah. Nilai kesetiaan ke, jujur, amanah, fatonah, kebolehpercayaan, boleh diharap ke anda semua, inisiatif, berdisiplin dan bertanggungjawab. Okey, menunjukkan kesetiaan tu sangat penting. Sebab apa? Bila awak kerja, kalau awak tak setia, maksudnya awak tak maksud setia tu bermaksud awak loyal kepada company awak lah. Awak tak ada lah jadi orang kata kambing hitam ke, awak tak ada lah jadi tali barut ke, awak tak ada lah jadi spy company lain bila awak kerja dekat sesuatu company tu. Okey,
yang keduanya, berinisiatif pun penting dalam nilai-nilai peribadi awak lah. Inisiatif tu maksudnya bila diberi tugasan, awak tak mengharapkan 100% terhadap bos. Bos bagi arahan A, baru buat A. Okay, bila kata awak berinisiatif, seseorang yang berinisiatif, awak cari sendiri. Kalau dia suruh buat tugasan, tiada sumber ataupun rujukan, awak yang mencari sumber dan rujukan tersebut. Okey, yang ketiga, kerja berpasukan. Okey, ni yang paling penting. Kita tak boleh kerja kalau tanpa pasukan. Awak cakap awak ni 100%, awak ni anak emas kepada majikan, tanpa rakan sekeliling, siapalah anda. Okey kerja berpasukan ni tak perlulah saya terang lebih-lebih. Kerja berpasukan ni dari awak zaman-zaman tadika, sekolah rendah sampai kelar lah. Teamwork. Apa yang penting? Kerjasama untuk kerja berpasukan. Okey, seterusnya adalah penampilan diri. Penampilan diri adalah antara etika kerja yang sangat penting. Sebab apa? Sebab menunjukkan diri awak lah. Contohnya saya cikgu, penampilan diri saya macam mana? Awak sebagai pelajar, penampilan diri awak macam mana? Takkan awak main sekolah pakai baju K-pop, kan? Bila orang tanya nak pergi mana, kata nak pergi sekolah. Padahal pakai macam nak pergi konsert. Okey, itu maksud penampilan diri lah. Bila OJT ni, orang nak kata awak smart-smart, orang lain pakai t-shirt, awak kena pakai kemeja dan tie tu, jangan malu ataupun jangan orang kata apa? Jangan segan lah. Dah nak buat macam mana, company hang suruh hang pakai baju kemeja dengan tie kan? Company orang lain suruh pakai t-shirt saja. Okey Dia berdasarkan kepada awak punya company lah. Okey, seterusnya adalah sikap. Sikap yang penting ni. Orang kata tak pandai tak apa. Janji attitude tu ada. Okey, sikap tu pamerkan sikap yang positif je lah. Nak kerja kan? Okey, pamerkan sikap yang positif, berkeyakinan dan realistik. Apa yang maksud sikap yang realistik ni? Jangan duk buat orang kata apa? Duk buat kepala tahu. Tak tahu tapi buat tahu. Okey tu yang kata sikap realistik. Maksudnya sikap awak, macam mana awak tunjuk kat saya, macam tu lah awak tunjuk dekat bos awak. Tak ada orang kata plastik dan sebagainya. Okey, yang seterusnya adalah productivity. Apa itu productivity? Awak buat produk ke? Bukan Okey, productivity ni maksudnya orang kata apa? Aktif lah. Aktif terhadap benda-benda yang positif. Okey, mematuhi amalan keselamatan, menjaga bahan dan sumber, kekalkan persediaan kerja yang kemas, patuh arahan, buat kerja ikut prosedur. Itu kita panggil productivity. Maksudnya awak bertindak aktif lah masa-masa bekerja. Okey, seterusnya adalah kemahiran organisasi. Okey, apa tu kemahiran organisasi? Takkan organisasi pun nak kena ada kemahiran kan? Okey, masuk kemahiran organisasi kat sini adalah awak pamerkan kemahiran dalam pengurusan diri awak, pengurusan masa awak. Okey, bila kita kata pengurusan diri ataupun pengurusan masa ni, bermaksud awak dah pandai bawa diri. Okay, bila kata pengurusan masa ni, awak dah tahu mana satu keutamaan awak. Okay, contohnya awak nak OJT nanti. Esok nak kerja pukul 8. Malam ni kawan ajak main futsal pukul 10. Okay, mana satu keutamaan awak? Awak nak bangun awal esok ke? Awak nak main futsal malam ni pukul 10 habis pukul 4 pagi? Okay, itu kita kata kemahiran organisasi lah. Awak pandai uruskan masa. Bukan tak bagi main futsal, tapi pilihlah orang kata apa? Hari ataupun tarikh yang betul lah. Contohnya hari Sabtu malam Ahad kan. Sebab Ahad tu cuti. Okey, itu kita kata pengurusan diri ataupun pengurusan masa yang terbaik lah. Pengurusan stres pun termasuk dalam kemahiran organisasi. Sebab apa? Sebab sekarang ni awak tahu lah kan, orang kata apa, ayat kemurungan, ayat depresi. Kita tak mahu benda-benda tu terjadi. So bila awak pandai uruskan masa, bila awak pandai uruskan diri awak, insya-Allah tak ada stres-stres waktu OJT ke, waktu kerja ke, insya-Allah.
Okey. Seterusnya, komunikasi. Komunikasi ni tak semestinya lisan, tak semestinya bercakap. Komunikasi ni melalui awak WhatsApp, awak Telegram, awak menaik, awak bagi email dan sebagainya lah. Kita tengok bila awak mesej tu, cara awak mesej macam mana, komunikasi awak tu macam mana. Pamerkan yang sesuai lah. Jangan mesej saya bagi tugasan, lepas tu buat tak tahu je. Tak tahu apa benda, tak ada pun Assalamualaikum cikgu, saya sekian-sekian, saya mesej sebab apa sekian-sekian, tak ada. Baik, forward tugasan, lepas tu diam. Tak maulah pamerkan, bila kerja ni pamerkanlah kemahiran komunikasi yang bersesuaian lah. Kalau awak dengan saya macam mana, awak dengan kawan macam mana, awak dengan majikan macam mana dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah kerjasama. Kerjasama ni sangat penting. Jangan kata awak buat kerja, awak lah yang terbaik. Jangan. Awak tak, bila awak kerja, awak takkan boleh buat kerja tu seorang-seorang. Mesti ada kerjasama daripada rakan-rakan lain lah. Kalau awak kata awak seorang-seorang, mungkin awak ada ciri-ciri kepimpinan yang lebih tinggi dari kawan-kawan. Bukan awak buat kerja seorang-seorang. Okay, berkebolehan menangani kritikan, aduan, boleh menyelesaikan masalah, kekalkan hubungan baik dengan penyelia dan juga rakan sekerja. Jangan galik duk renyeh dekat penyelia je tapi rakan sekerja hampa menyombong. Jangan yang tu jangan buat budaya yang macam tu. Okey, seterusnya dan yang terakhir adalah hormat. Bukan tempat kerja pun, hormat ni adalah yang paling penting. Awak masa dekat sekolah, awak masa kat rumah, awak masa tengah-tengah naik motor nampak apa kerja pembersihan dan sebagainya tu, hormatlah. Walaupun tinggi mana pun jawatan awak tu, hormat pada orang tu yang terpenting lah. Okey, itu antara 10 ciri etika kerja. Saya ulangi sekali etika kerja ni awak cari ataupun awak search kat mana-mana mesti akan keluar benda ni lah, 10 ciri etika kerja, benda-benda ni. Kehadiran, penampilan sampailah hormat ni memang benda yang sama.